Okay, selamat petang dan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar. Okay, hari ini kita akan tengok ya Penang modul ya. Modul Penang set 1, okay. Modul Penang set 1. Okay, modul Penang set 1. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, so kita besarkan sikit. Okay. So, Tinesh, sudah siap ke Tinesh? Cuba buat sikit. Cuba buat sikit ya Tinesh ya. Okay, so jom kita tengok sama-sama Tinesh. Yang ini adalah elektrolisis. Okay, kita dah cuba jawab minggu lepas Isnin dan Selasa mengenai bab elektrolisis. So, what the difference between set 1 and set 2? Okay, set 1 use a molten lead to bromide. Okay, tapi untuk yang kedua dia memakai larutan aqueous. Okay, larutan aqueous. Okay, kalau kamu tengok, okay, if the electrolysis of molten lead to bromide using carbon electrode, so number 2 dia pakai 1 molar sodium sulfate, gray solid is formed. Okay, gas bubble are released. So, kat anode dengan cathode. So, kalau kamu tahu kat sini, so here will produce the hydrogen and hydroxide ion will discharge. So, bila discharge, dia akan menghasilkan hydrogen gas, satu lagi oxygen gas. That is why kenapa dia kata gas bubble are released. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama. Okay, Tinesh, boleh cuba buat tak Tinesh? State all the ions present in the molten 2 bromide. PB2 PB2 plus PB dengan plus dengan BR BR bromine apa? BR minus Minus. Okay. Sodium sulfate solution? Na plus Na plus SO4 2 minus SO4 2 minus H plus H plus OH minus. OH minus. Okay. Name the gray solid produced at experiment 1. Lead solid. Lead. Okay, lead. Dia, tapi dia kata suruh namakan. Lead tu plumbum lah kan. So, lead. Okay. Write the half equation. Tinesh, cuba. PB2 plus plus 2E minus arrow PB. PB. Good. Tinesh, sudah ada perubahan. Okay, state the observation at anode. Reddish brown gas. Reddish brown gas. Brown gas produce, release. Brown gas is released. Good. Apa nama brown gas tu, Tinesh? Bromine? Bromine gas. Okay, name the ion discharged at anode at experiment 2. OH minus. OH ion. OH minus ion. So, OH minus ion dia kata suruh namakan. OH minus tu nama dia apa? Hydroxide. Ingat hydroxide. Explain your answer based on the factor influence. So, because OH minus ion placed under SO4 2 minus. The lower the position of ion in the electrochemical series, the easier the ion discharge. Good. Because hydroxide ion, because the position of hydroxide ion is below than sulfate ion, and it will be discharged. Betul. Kan dia akan dinyahcas. Okay. Okay, next. State the product at electrolysis. State the product at electrolysis at cathode. H plus Na plus. Dia kata produk sayang. Produk. Product.
So dia ada H plus dengan Na plus. So siapa yang akan terpilih? Oh, H plus. H plus. So dia H plus akan menghasilkan apa gas? Hydrogen. Good. Hydrogen. Kalau kamu tak tahu Tinesh, kamu tulis dulu. So daripada situ kamu dah boleh nampak which one is lower in ECS. Okay, name another solution that will give the same product electrolysis as in experiment 2. Apa-apa jawapan? Apa dia? Sodium chloride. Sodium chloride. Sodium chloride apa? Dia suruh namakan sodium. So kalau nama kena panjang-panjang tau. Sodium chloride mesti ada perkataan apa? Solution. Tinesh dah ada perubahan lah Tinesh. Hebat lah Tinesh. Okay. Good Tinesh. Okay, soalan nombor 2. Okay, thank you Tinesh. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Okay, ini bahagian Chin Hong pula. Okay, Chin Hong. Soalan nombor 2. Chin Hong, you with me? Okay, jom kita jawab sama-sama. Lead to carbonate is insoluble salt. Okay, this salt can be prepared in the lab. Okay, name the reaction to prepare insoluble salt. Chin Hong? Double decomposition reaction. Double decomposition reaction. Sudah makan ke Chin Hong? Sudah you. Sudah. Sudah rehat banyak? Sudah. Okay, suggest 2 chemical substance that can be used to prepare the salt. Cuba kamu cadangkan. Apakah bahan yang dibuat? Nitrate solution. Nitrate solution. PbNO3 and Sodium carbonate. sodium carbonate. Okay, good. Okay, by using the suggest chemical substance, write the chemical equation. Chin Hong? PbNO3 bracket 2 plus Na2CO3. Good. PbCO3 PbCO3, good. plus 2NaNO3. Balance or not? Balance. Balance, good. So, next question, Chin Hong. Okay, yang ini Chin Hong hari tu tanya saya ya? Tapi cikgu tak nak jawab kan? Okay, jom kita jawab sama-sama Chin Hong. Okay, diagram 2 show the how wastewater from factory is treated before it is released into a river. Okay, factory ni dia menghasilkan copper to ion. So, it will treated waste water does not contain Cu2 plus ion. Okay, suggest one substance that can be used to remove copper to ion. Silver carbonate. Silver carbonate. Kenapa silver carbonate? Silver, kedudukan silver rendah daripada copper dalam ECS. No. Dia insoluble. Dia insoluble. Insoluble. Kamu ambil yang soluble yang. What a carbonate yang soluble. Sodium carbonate. Sodium carbonate. Good. Sodium carbonate. Rishi kata dia tak dapat masuk. Cuba kita tengok. Betul ke Rishi tak dapat masuk? Sudah. Okay, Rishi. Selamat datang Rishi. Nabil sudah masuk. Amma mana Amma? Tadi dia mesej saya tapi Amma dah hilang. Okay, so that is a sodium. Kamu nak kata apa tadi Ciha? Sodium carbonate boleh? So any soluble salt from the carbonate ion. Cikgu. Ya yang. Ada soalan. Ya. Kalau dia sodium kan, dia electropositive dan copper. Macam tu copper macam mana displace? Macam mana displace?
Remove Bukan. copper to ion. Nak remove bukan nak guna Bukan tu yang copper ini, to sendiri. yang ini Cu2 plus something ion. Kiranya copper in a salt solution, bukan copper semata. Bukan copper semata, dia adalah Cu2 plus. So nanti Cu2 plus contohnya copper nitrate ke, copper sulfate ke, dia akan tidak balas dengan sodium carbonate, potassium carbonate, ammonium carbonate. Okay? Boleh? Okey, So boleh. ini so saya nak tanya Chin Hong, sodium carbonate soluble or insoluble salt? Soluble. Soluble. So any soluble carbonate you can put there. Okay, sodium carbonate, potassium carbonate and ammonium carbonate. Senang kenapa? Senang. Kenapa kenapa cikgu guna sodium, potassium, ammonium? Sebab all the sodium and potassium and ammonium is a insoluble salt. Bukan soluble salt. Okay. Write the ionic equation for the reaction in C1. Okay. Cu2 plus Cu2 plus. tambah CO3 Good. net 2 negatif CO3 2 minus akan dapat CuCO3. CuCO3. Okay, good. Okay, next question. Okay. Amar ada masuk kat dalam kita punya group tak, Chin Hong? Ha? Amar? Dia kata dia ada masuk tapi saya tak nampak pun muka dia. Mak. Dia cikgu. Okey, nasib baik ada. Okey. So macam mana kita nak uji, Chin Hong? Describe briefly a chemical test to show the treated waste does not contain copper to ion. Pour 2 cm cube of wastewater into the test tube. Good. Then Add 2 cm cube of sodium hydroxide solution into the test tube. The color of solution remain unchanged. Good. Okay, kita hanya gunakan sodium hydroxide. Selain kita gunakan sodium hydroxide, we use what? Ammonia. Ammonia sama juga kan? So, ammonia pun sama juga. So, add sodium hydroxide solution. Sodium hydroxide solution tadi berapa banyak kau nak letak? 2 cm cube. 2 cm cube. Okay. So, 2 cm cube. So, then The color of solution remain unchanged. blue precipitate is not formed. Jadi dia bukan nak tak contain lagi meh copper to So does ion. not form lah. Ataupun any no change occur. Pun boleh. Okey. Boleh. Boleh. Ataupun Chin Hong tak nak kata blue precipitate pun boleh. Chin Hong kata no change occur pun boleh. Okay. Boleh ha? Boleh. Okay, good. So, siapa-siapa yang tak faham buka mic, cikgu saya tak faham. Bagi tahu Amar, Nabil, faham tak yang ini Nabil, Amar? Tak faham sikit je. Tak faham sikit. Okey, bahagian mana yang tak faham? Yang ni last ni 3. Ini ya, yang 3 ni. Okey, Nabil, dekat sini dia kata macam mana kita nak tahu dalam treated waste tadi, air yang terawat tadi, baki air terawat tak ada dah copper 2 plus. So kita uji copper 2 plus tu anion ke cation? That is a cation. Ingat tak lagi yang kita belajar untuk test untuk cation kita ada 2 je. Sama ada kamu uji dengan sodium hydroxide ataupun ammonia. Ingat tak? Nabil? Okay. So, kalau kamu uji copper, copper untuk sodium hydroxide dengan ammonia, kamu uji dengan dua bahan ini. Kedua-dua ini dia akan menghasilkan warna biru, precipitate. Blue precipitate will form. Okay. Tapi macam mana kita nak pastikan tak ada Cu2+. So, kita uji dengan sodium hydroxide ataupun ammonia. Kalau tak ada warna biru, maksudnya dah tak ada lah ion Cu2+. Okey. Yang ini mungkin Nabil pun tak faham yang ini. Yang ini kan. Okey, yang ini soalan ni Nabil, dia kata bagaimana air sisa buangan daripada kilang sebelum dilepaskan, menunjukkan bagaimana air sisa buangan kilang ni dia menghasilkan copper 2+. Wastewater dia ada Cu2+. Cu2+. So bila dia treated,
dia rawat. Treated tu maksudnya kita rawat dia. Lepas tu bila rawat tu dah tak ada lah Cu2 plus. Dah tak ada Cu2 plus. Dia kata apa bahan yang kita boleh letak untuk kita removekan Cu2 plus. Okay. So kita nak removekan Cu2 plus. Kita mesti Cu2 plus itu. Okay. Contohnya copper nitrate. Copper, apa kamu nak letak? Copper nitrate. Okay, boleh. Kamu nak tindak balaskan dengan sodium carbonate. Okay, so kamu akan dapat sodium nitrate dan copper carbonate. So all carbonate salt is a soluble. Betul? Semua garam karbonat adalah soluble. So copper carbonate ini adalah soluble. Betul ke Tusha Nadan? Apa itu? Betul ke Tusha? Copper carbonate soluble ke insoluble Tusha? Copper carbonate insoluble. Insoluble. So betul ke kita nak jadikan dia insoluble? Betul. Betul. So, nak jadikan dia insoluble, so dia akan tindak balaskan dengan sodium karbonat. Kenapa kita kena tindak balaskan sodium karbonat, amonium karbonat, potasium karbonat? Kenapa kita tak boleh tindak balaskan yang lain, Tusha? Cuba? Why we want to react with the sodium, potassium dengan ammonium carbonate? Kenapa tak bahan yang lain? Soluble salt. That is a soluble salt. Sebab copper nitrate soluble ke tak, Tusha? Soluble. Soluble. So, soluble dengan soluble, kita nak menghasilkan insoluble. Okay. So, insoluble salt. So, nak hasilkan insoluble salt dekat sini. So, kamu mesti pastikan kamu tindak balaskan dengan suatu bahan yang soluble. So, kamu ambillah apa-apa bahan yang soluble. Okay, contohnya sodium, potasium dan amonium. Nabil, okey ke? Okey. Okey. Ingat tak Nabil, nanti kita akan minggu depan, Isnin dan Selasa, kita akan masuk bab asid untuk latihan asid base dengan salt. So, asid base dengan salt nanti Nabil akan lebih lagi faham. Okey, ingat tak cikgu pernah ajar, soluble tambah soluble, dia akan dapat insoluble. Sebab itu kita kena cari suatu bahan yang soluble. So, kamu letaklah apa-apa garam yang soluble. Cikgu, mana cikgu nak tahu soluble? Ingat, sodium, potasium dan amonium, apa-apa jenis garam pun adalah soluble. Okey. Kemudian soalan nombor 3. Okey, Nabil boleh try buat tak soalan nombor 3? Jom kita jawab sama-sama. Cuba ya. Okay. To study the effect to catalyst on the rate of reaction between zinc and sulfuric acid. Okay, sekarang ni sulfuric acid dengan zinc. Yang kedua dia pakai, apa beza dia Nabil? Dekat sini dia pakai katalis. Katalis. Katalis bila set 2 pakai katalis, so total volume gas collected E50 lagi banyak berbanding dengan yang set 1. Okey, jom kita jawab sama-sama. What is the meaning of catalyst? Catalyst is a substance that change ataupun that increase the rate of reaction and remain chemically unchanged. Okay. So, jom kita buat sama-sama. Sketchkan label dia Nabil. So, 2 dengan 1. Okay, eksperimen 1 dengan 2 tadi, kalau kamu tengok, dia punya volume untuk yang nombor 2 lagi tinggi daripada yang 1, betul? Sebab tu kamu lukis 2 atas 1 ke 1 atas 2? 2 atas 1. Good, 2 atas 1. Cukup ke kita buat macam ini je Nabil? Apa lagi kita kena buat? Ya, label. Kena label. Saya dua-dua, ini 1. Kemudian apa lagi Nabil? So ini berapa bacaan dia? Nanti pokoknya cikgu buat. So ini berapa bacaan dia sini Nabil? 40. So ini 50. Siap Nabil? Dapat 2 markah. Nabil jangan tinggal.
Nabil, kenapa soalan ini dia tak sama dekat hujung dia ni? Sebab kalau kamu tengok sini, volume dia tak sama. Tak sama. Okey. So, Nabil, dah sedia untuk kalkulator, Nabil? Ya. Okey, jom kita sama-sama kirakan untuk soalan nombor 1, set 1. Dia kata set 1 pada 3 minit yang pertama. So, berapa volume gas tadi, Nabil? 40. Divide with the 3. So, how many you get? 13.3. 13.33. Unit apa? Cm second. Minit. Dia pakai Bukan minit minit. sayang. Oh, Okay, set 2, Nabil. set 2, 50. 3, 16.7. 7. Ambil 2 je. So, unit? Cm cube per minute. Good. Okay. Okay, can you compare the average rate of reaction? Teacher. Ya. Kalau yang kadar tidak balas kan, teacher. Kalau saya guna yang 1 per masa yang diambil. 1 per masa yang diambil. Sebab sini Nabil, anak Amar, dia kata rate of reaction. Selalunya rate of reaction adalah, unit dia adalah isi padu bahagikan dengan masa. Okay, sama ada masa tu dalam second ke minit. Kalau kamu ambil 1/minute, kamu hanya menguji dia punya kadar tindak balas bagi sesuatu masa ini saja. Pada satu masa. Kamu tak ada menguji kadar tindak balas untuk perubahan volume per masa. Kita rate of reaction ni sama ada kita lihat dia volume ke, perubahan volume ataupun perubahan mass ke. Okey, Amar. Mas. Ya, Kalau bukan minta 1 masa. Ya apa? Kena guna dia punya isi padu tak pun dia punya mass. Ya. Apa soalan ni bagi? Soalan ni bagi volume kan, Amar? So volume lah kamu bahagikan dengan masa. Kalau dia bagi mass lah kamu bahagikan dengan masa. Okey, tapi selalunya kalau tindak balas macam ini adalah volume. Okey? Tindak balas ni mesti dia akan jadi volume sebab dia tindak balas antara metal dengan asid. Okey, Amar? Boleh? Bagus Boleh, tindak balas Amar. Bagus Amar punya soalan. Okey, compare. Okey, Cikgu. Nabil. Ya, sayang. Saya pun ada satu question, cikgu. Ya. Itu 40/3 kan boleh dalam second ke, cikgu? Boleh? 3 boleh. Kamu tukarlah 3 ni kalikan dengan 60. So pastikan dekat sini unitnya kena cm cube per second. Boleh? Tak ada masalah. Okey, cikgu. Terima kasih. Kecuali Dinesh, kalau soalan dia minta dalam unit itu juga. So itu kena hati-hati tau. Kadang-kadang pernah juga soalan dia kata in centimeter cube per minute. Ikut je apa yang dia nak. Jangan kamu gatal nak ubah second pula. Tapi yang ini soalan ni open. So bila soalan ni open, kamu boleh tukar kepada second. Okay, any question? Any more? Good. So, Amar, Nabil ke tadi? Okay, Nabil, compare the average rate of reaction in the first between set 1 and set 2. Siapa lagi rate of reaction lagi tinggi? Set 2. Cuba tengok betul-betul. Nombor 1 dengan nombor 2. Ya ke, cikgu? Set 2 ke set 1? Kamu tengok ni Nabil. 16.67 dengan 13.33. Mana lagi tinggi? Set 2. Set 2. So, the rate of reaction of set 2 is higher than set 1. Dan kamu juga nampak tadi set 2 kan guna katalis. Katalis kan akan increasekan rate of reaction. Betul tak Nabil? So, set 2 adalah lebih tinggi rate of reaction berbanding dengan set 1. Okay, explain how catalyst affect the rate of reaction. So, ini punya ayat dah biasa sangat kita guna. Nabil, apa yang kita punya collision theory, kaitan dengan collision theory untuk katalis? Saya bagi hint, katalis.
Yang Provide. Sambungan ayat saya. Catalyst provide alternate path. ya itu dah Nabil. Okay, teruskan Nabil. Alternative path with, dia akan apa? Lower apa? Lower Activation. activation energy. Ini ayat ni Nabil sekarang ingat Nabil. Ini hanya untuk katalis saja. Katalis will provide alternative path with lower activation energy. Sekarang ingat. Katalis will provide alternative path, okay, with lower activation energy. Apa ayat yang nombor 2? So, more colliding. So, akan lagi banyak reacting particles can achieve the lower activation energy. Okay, sambungkan ayat saya Nabil. Frequency of apa? Frequency of collision. Good. Frequency of collision, betul? Between siapa Nabil? Sekarang ni di antara hydrogen ion kan? Dia daripada acid kan? So acid adalah hydrogen ion kan? Dengan apakah metal yang digunakan? Zinc ke magnesium tadi? Zinc. Zinc atom is higher. Okay, siapa yang tak ada point nombor 2 ni tolong tuliskan. Saya tahu mesti ramai yang tak ada point nombor 2. Okay, kena ingat. Okay, kena ingat. Collision theory untuk katalis ni dia berbeza sikit. Okay, berbanding dengan temperature, concentration, okay, dengan surface area. Okay, yang benda yang 3 ni, okay, selalu untuk collision theory, yang pertama lah, kamu mesti akan cakap, ikutlah faktor apa. Contohnya kalau faktor temperature. So, set 2 is higher temperature than set 1. Okay, then the kinetic energy between particle in set 2 is higher than in set 1. Baru masuk kepada, ini hanya untuk surface area, temperature dengan apa lagi satu ni? Concentration. Ayat yang kedua mesti ada frequency of collision. Yang ini tak ada. Tengok nampak tak cikgu tertinggal apa? Efektif kat sini. Okay. Point nombor 2 adalah frequency of collision between apa ion. Contohnya kat sini hydrogen ion and zinc atom is higher in set 2 than set 1. Barulah kamu masuk frequency of effective collision between particles is higher. Okay. Tapi berbeza dengan katalis. Katalis, pertama kamu cakap katalis will provide alternative path with lower activation energy. Okay. Kemudian baru yang point yang frequency collision tu tak ada. Tukar kepada more colliding reactant particle can achieve the lower activation energy. Frequency of effective collision yang macam tadi, dalam macam faktor ketiga untuk temperature, concentration dengan surface area, kamu cakap sekali lagi untuk dalam faktor katalis. Frequency of effective collision between particles is higher in set 1 than set 2. Contohlah, ini contohlah set 2 dan set 1. Okay, faham ke kat situ Nabil? Okay, kalau Nabil buat latihan banyak, insyaAllah Nabil akan sentiasa boleh ingat. Okay, tak apa, jangan risau. Kita ada lagi 3 minggu. Okay, during Master Chef, okay Nabil, apprentice found that a piece of meat is still not tender after cooking for 1 hour. Okay, state one method that should be taken. Okay, macam mana kamu nak bagikan daging tu lembut dalam masa yang singkat? Selalunya kamu masak daging, mak kamu masak daging, mak kamu potong kecil-kecil ke potong besar-besar? Kecil-kecil. Kecil-kecil. So, cut the meat into smaller pieces. Ada, Nabil, kalau cikgu cook meat by using pressure cooker, mak kamu ada pressure cooker tak? Mak kamu guna pressure cooker, boleh?
Boleh tak? Boleh. Boleh? Tak ada masalah. Kalau cikgu kata temperature tu naik kan? Boleh? Boleh. Tak boleh juga Nabil. Kalau kau naikkan air, dia nanti kering lah. Daging tak masak. Air dah jadi kering. So, lambatlah juga dia masak. Tak boleh. Kamu kena potongkan dia kecil-kecil ataupun guna pressure cooker. Balik nanti kau tolong mak kamu masak daging sup. Guna pressure cooker. Mak kamu ada pressure cooker tak? Tak ada. Tak apa, nanti Nabil kerja, Nabil belikan pressure cooker Nokza dekat mak ya. Okey, pergi ke mesti yang apa dia? Cikgu, Ha, kalau yang soalan D tadi tu kan pasal cara guna katalis boleh ke? kamu apa contoh katalis kamu nak masukkan dekat daging? Apa dia? Daun betik. Daun betik. Daun betik tu ada katalis. Ada enzim. Enzim. Oh, ada enzim. Macam tak proven dekat saintis lah. Cuba kamu berpotong je kecil kan habis masalah. Cikgu, mak saya masak cikgu. Kalau mak saya masak kau tahu tak mak saya masak macam mana kalau daging nak bagi masak cepat? Mak, kau tahu tak mak? Mak saya letak sudu. Sudu besi. Mak saya kata kalau pasak guna sudu besi, daging tu cepat lembut. Apa yang proof yang saya boleh bagi dekat kalau contoh kamu jawab soalan ni kan? Apa proof yang saya boleh bagi dekat pemeriksa yang bahawa sudu besi boleh melembutkan daging? Okey, Mak? Boleh, Mak? Dia bergantung kepada yang kamu belajar lah, Mak. Okey, kamu dah belajar tentang surface area. Kamu belajar tentang pressure. Pressure kamu tak adalah sentuh. Tapi itu adalah ikut kepada yang kamu belajar. Okey, Mak? Boleh, Mak ya? Boleh je. Okey. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Amar, jom kita jawab soalan ni, Amar. Boleh, Mak? Boleh. Boleh. State the name element, Mak. Butane. Dia kata simbol C je yang. C, simbol C. Ni, carbon. Carbon. Tengok tu dia excited nak jawab soalan kan? Bila excited nak jawab soalan rasa macam tapi kamu punya jawapan tadi pun salah juga. Ini buta noik ni. 1, 2, 3, 4. Ini kan ada COOH. Udah. Ada double bond juga. Yelah double bond. Yang. Kalau yang butane tu yang C, double bond dekat sini yang. Kalau yang ini karboksilik, C double bond dekat OH ya, Ma. COOH tu karboksilik, Ama. Okey, tulis kat situ, Ama. Karboksilik. Okey, karboksilik. Ingat, Ama, COOH ni karboksilik. Kalau C double bond ni barulah dia adalah alkin. Okey. So, state the meaning empirical formula ini mesti dah boleh ingat dah. So, empirical formula apa, Ma? Ratio, nisbah teringkas untuk suatu unsur di dalam suatu sebatian. Empirical formula adalah formula yang menunjukkan show the simplest. Yang teringkas kan. Simplest ratio. Apa lagi? Simple ratio of atom. Ada tak kamu cakap tadi? Bagi atom. Kalau unsur? Kalau unsur? Unsur tu elemen. Salah juga. Kamu cakap ratio of atom. Sebab atom. Ini atom. Contohnya macam CH4. C ni atom. H ni atom. So, untuk atom itu of each element. Bukan salah. Memang salah pun. Kamu tertinggal ayat. Of each element in a compound. Di dalam sebatian. Okay, Ama. Sama lah juga dengan molecular formula. Cuba Ama buat molecular formula punya meaning. Molecular formula is the formula that show the real. Actual. Actual number of atom. Betul? Kau tukar je simplest ratio ni jadi actual number of atom of each element in a compound. Okay. Tolong Ama buatkan saya write the molecular formula dan empirical formula of the compound in compound X. So, C dia ada berapa, Ama? Ada 4. H dia? H dia ada 8. O ada 2. 2. So, ini adalah molecular ke empirical?
Ini Ni molekular. molekular. Jadikan empirical macam mana? Bahagikan dengan 2. 2. Dua. So, C2, ha, H4, ha. O1. Dah, okay, good. Okay, O1. Okay, kemudian state the one similarity. Okay, nyatakan satu persamaan dan perbezaan antara formula molekul dan formula empirik. Apa sama dia? Kamu dia tunjukkan Ha? Jenis unsur dia kan? Jenis elemen dia kan? Type of element kan? Okay, type of element. So, apa yang ada type of element dia, Ma? Dia ada apa? Dia ada karbon, hidrogen, ada oksigen. Dua-dua ni sama kan? So, apa beza dia, Ma? Bilangan. dia punya ratio. Bilangan. Bilangan atom. Pandai. Bilangan atom. So kalau tulis dia punya nisbah. Nisbah, kamu kata apa? Nisbah atom. Nisbah atom. Nisbah atom. InsyaAllah doakan semoga pemeriksa memeriksa dengan betul lah. Number of atom. Bolehlah juga tu. Itu simplest tu maksudnya kamu anggapkan bahawa itu adalah atom. Betul, Mak? Betul. Okay, write the chemical equation compound Q dengan magnesium. So, compound Q tadi C4 H8O2. Dia tindak balaskan dengan magnesium. So, apakah bahan yang akan kamu dapat? MgO. MgO. Salah, Ma. Okay, kita lukis lah, Ma, bagi nampak sikit. Okay, kita lukis ya. So, C4. Allahu Akbar. C4. 1, 2, 3, 4. Okay, C4 ada double bond O. Kalau kamu tak lukis, kamu tak nampak, Ma. Okay, kamu lukis. Okay. Kemudian nanti, bila lukisan ini adalah H dia. Okay, H. Dia kata dia nak tindak balaskan dengan magnesium. So, bila dia tindak balaskan magnesium, H ini dia akan keluar. H ni akan keluar dan magnesium akan masuk. Tapi bila magnesium ini keluar, H ni akan keluar, dia akan duduk seorang. Tak boleh, dia kena ada partner, iaitu partner dia adalah ada satu lagi H. So, dia nak jadi H2. So, nak jadikan dia H2, ini bermaksud, okay, ini bermaksud C ni mesti O, mesti Mg, sambungkan lagi dengan satu lagi molekul yang ini. Okay, satu lagi molekul yang ni. Semua orang lukiskan ya. Double bond O, C, C, C. Okay, so H, 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 H. Okay. Kemudian dia akan dapat tambahkan H2. So, yang tadi ni, ini adalah, so kalau cikgu lukis lah, ini struktur je, Ma. Ini struktur dia dulu. So, cikgu lukiskan C, 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 double bond O, O, H, 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 H. Tindak balaskan dengan magnesium. So, ini adalah tindak balasnya ikut struktur. Tapi, bila kamu convertkan dia nak chemical equation, so maksudnya kat sini, C4, H8, O2, tindak balaskan dengan magnesium, dia akan dapat, ini dia repeat dua kali. Cikgu, macam mana tulis? Jadi, kamu tulis lah. Okay, kamu tulis yang ini, kamu buat dia sebagai 2. Dan maksudnya bracket kan, dia ada 1, 2, 3. C3, H7, COO, okay. Bracket 2, Mg tambah H2. Okay, dah, siap. Ini jawapan dia. Kenapa? Sama je. Dia gabung ni, Ma. Ni. Contohnya, Ma, saya tak nak buat macam cikgu. Cikgu, saya tak nak buat macam cikgu ni, cikgu. Cikgu, saya nak buat C4, H, ada berapa, Ma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. H7, O2. Boleh tak? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh juga. Macam tadi.
Okey, boleh. Siapa yang, apa lagi Ma? Soalan. Saya kena, kalau tanya soalan macam ni juga. Lepas tu dia punya kena sama je. Kena sama yang ini ke? Ya. Sebabnya yang tadi Ama, kita H ni kita buang. Sebab ini asid kan. Ingat tak kalau tindak balas cikgu kata, kalau tindak balas asid dengan metal, dia akan keluarkan hidrogen. Akan menghasilkan hidrogen gas. So nak menghasilkan hidrogen gas itu, so magnesium dia akan masuk lah dekat dalam ni. So bila magnesium sini masuk, so dia tidak seimbang lagi kat sini. So dia akan wujudkan lagi satu yang ini. Letak dari sini. So tak seimbang lagi ni. Sebab ini ada dua. So letakkan dua dekat depan. Okey. So yang itu boleh faham. So C4H8O2 magnesium akan dapat C3H, cikgu tak nak C3 dah, C4 lah. Okay, C4H7O2 in bracket 2 Mg tambah H2. Okay. Calculate, dia kata calculate the the mass of magnesium react with 1 mole of compound Q. So sekarang ni number of mole magnesium. Okay, dia kata calculate the mass of magnesium. Calculate the mass of magnesium with 1 mole of, sini 2 ya, tinggal tadi ya. With 1 mole of compound Q. So, sekarang ni ikut kepada equation. So, kamu tulis balik Ama. Daripada equation apa yang kamu nampak? From equation 2 mole C4H8O2 dia akan react dengan 1 mol magnesium. Betul? Okay, dia kata kalau 1 mol ni, nampak soalan ni? Kalau 1 mol berapa mg yang akan bertindak balas? 2 nisbah 1. Kalau sini 1, ini berapa? Setengah. So, setengah 0.5 mol lah. Okay. So sekarang ni dah dapat mol, boleh tak Ama kirakan mass, dia nak mass ni dia nak mass. So mass untuk magnesium daripada mol. Kali ke bahagi dengan molar mass? Nak kena ketuk ni, ini chapter tingkatan 4 kali. Okay, kalikan dengan dia punya relative atomic mass ataupun molar mass ni. 0.5 times 24 berapa Ama dapat? 12 apa? 12 unit dia apa? Gram. So pertama, apa-apa pun kalau problem solving yang melibatkan mass ke, volume ke, yang pertama apa step dia Ama yang cikgu cakap tadi Step yang pertama kena cari mol. Betul? Kedua kena cari ratio. Yang ketiga, barulah kamu jawab soalan dia. Contohnya, dia nak mass ke, dia nak volume ke. Okey, boleh ya Maya? Mol ini selalunya kalau dia bagi maklumat apa yang dibagi. Contohnya, kalau dia bagi maklumat tentang mass, so kamu dapatkan mol macam mana? Mass bahagikan dengan molar mass. Kalau dia bagi volume, volume bahagikan dengan molar volume. Molar volume ada berapa? Ada dua. Yang pertama STP dengan room temperature. Ingat lagi ke? Macam kena buat latihan lagi je ni. Kena banyakkan latihan tingkat paper 1 yang Ama ya, barulah Ama boleh lagi dapat. Okay? So, terima kasih Ama. Okay, kita pergi kepada Rishi Dev. Rishi Dev pula ada line ke Rishi Dev? Sikit-sikit lah. Sikit-sikit lah. Jom kita jawab sama-sama Rishi Dev. Okay, Ali conduct experiment to investigate the transfer of electron at a distance in a redox reaction iron 2 sulfate and acidify potassium manganate. Okay, based on the ionic equation, state the color change iron 2 sulfate. Iron 2 jadi iron 3. Daripada warna apa kepada warna apa, Rishidev?
Cikgu, isi. Hilang dah. Hilang dah. Okay. Tusha, tolong jawab Tusha. Color change Tusha. Green to brown. Tusha pun dah hilang. Ada juga ni. Ada, nasib baik. Okay, green to brown. Betul ke Tusha? Iron 2 jadi iron 3. Boleh ingat ya? Boleh. Okay, Tusha, kalau iron 3 jadi iron 2 apa? Warna apa? Brown to blue. Brown to green. Okay, that is a state the process. Oxidation. Okay, mana kamu tahu oxidation Tusha? Bagi tahu kawan-kawan. Oxidation number of iron increased from +2 to +3. Nampak tak Amar? +2 dia jadi +3 iron. Okay, good. Okay, next. Calculate the oxidation number of manganese in manganate 4 oxide. So, manganate dia kata MnO. Alamak, apa benda lah cikgu ni. Okay. Dia kata adalah MnO4 minus. So, dia adalah, ini berapa ni Tusha? Equal to? -1. Good. -1. So, dia nak Mn saja. Mn ni Mn ni tambahkan dengan O berapa Tusha? Negative? -2. 2 times 4 equal to -1. So, Mn equal to -1 plus 8. So, Mn equal to positive 7. Okay. So, pergi kepada soalan yang seterusnya. Explain, state the oxidizing agent. Apa maksud oxidizing agent? Bahan yang menyebabkan pengoksidaan. So, kalau kamu tengok sini, siapa kepada pelajar yang masih lagi lemah untuk pengoksidaan dan penurunan, redox reaction, iron 2 jadi iron 3 adalah oxidation. So, manganate menjadi mangan adalah reduction. Tulis kat situ. Oxidation. Ini adalah reduction. So, bahan yang menyebabkan proses pengoksidaan, bahan yang menyebabkan bahan adalah kita panggil oxidizing agent. Itu adalah jiran dia. So, jiran dia adalah manganate. So, manganate ini sebagai oxidizing agent. So, manganate jadi mangan. So, dia menghasilkan proses reduction. So, bahan yang menyebabkan dia terreduct adalah sebelah dia. Fe2+. So, dapatlah kita jawab soalan dekat sini. Apa dia tu, Syah? Manganate? Ion. Betul? Okay. So, explain your answer. On transferring the electron. Manganate, ion? Undergo reduction. Yeah. Undergo reduction. Okay, then? Accept the electron. Accept the electron. Itu saja. Lepas tu And produce. Apa ion? manganese ion. Ya, manganese ion. Siapa yang tak faham tolong cakap terus ya. Okay. Manganate ion undergo reduction. Yang tadi cikgu cakap tadi. Manganate undergo reduction. So dekat sini ingat situ. Amar, Nabil, Tinesh tulis. Teacher. Ya. Oxidation, lost electron. Reduction, receive electron ataupun accept electron. Kena ingat situ. Itu untuk elektron. Ini sebab dia dah mention on transferring of electron. Tapi kalau lah kamu nampak daripada sini, okay, kalau inilah contohnya lah kan, manganate ni yang ini. So, dia hilang oksigen. Manganate MnO4 kat sini jadi Mn. Dia tak ada oksigen. So, dia adalah proses reduction. Sebab untuk expect oksigen, okay, oxidation akan menerima oksigen manakala reduction akan mengeluarkan oksigen. Tapi oleh sebab kedua-dua ni dia tak menyebabkan mengenai oksigen. So, kita lebih kepada transfer of electron. Okey. Lukis. Macam mana nak lukis ni Nabil? Amar. Ingat lagi tak? Jom kita lukis sama-sama, Ma. Okey. Alah, macam YouTube yang kamu tengok dekat YouTube selalu tu. Okey. Lepas tu kamu buatkan galvanometer, ada koordinat wayar. Okey. Kemudian buatkan dia elektron.
Okey, ini pastikan kamu punya label mesti ada, functional mesti function. Apa tu functional? Kena ada dia punya, okey contohnya macam ini kan. Ni elektrod dia kan. So elektrod ini gemuk sangatlah elektrod Cikgu Ziana. Cikgu kecilkan sikit. Kecil sikit. Duh. So cikgu nak kecilkan sikit. Okey, saya kecilkan sikit. Okey. Okey, kecilkan. Besar sangat tu tadi. Okey, yang ini pun cikgu nak kecilkan sikit. Okey, semua orang lukis. Kecuali yang dah siap dah. Tinesh dah siap ke belum Tinesh? Tinesh dah siap ke belum? Tak siap. 5 dengan 6 belum. 5 dengan 6 belum. So Tinesh, functional diagram tu maksudnya macam mana Tinesh? Maksud dia kena, okay, contohnya dia ada gabus kat sini kan, stopper kan. So stopper kamu dekat sini, dia punya dengan ini kamu kena keluarkan. Macam ini. Kau keluarkan tau. Kemudian kamu barulah lukiskan tube U dia. Okey. Tube U. Okey, kamu keluarkan dia. Ini pun sama keluarkan. So pastikan kamu letakkan gabus dia. Okey, kamu letakkan gabus dia. Okey, yang ini dah salah lah sebab kamu tak keluar. So, letakkan sini kat luar. Okey, gabus dia pastikan ada. So, gabus. Ini dia punya stopper. So, yang ini lukis. Kemudian, ni ada stopper dia keluar. Okay. So, lukis. Buruknya Cikgu Ziana lukis. Okey, lukis. Okey. Kemudian, kena ada water level. Okey, labelkan kamu punya. Okey, lukis. Dash. So, ini apa? Ini adalah carbon electrode. Ini adalah carbon electrode. Ini adalah galvanometer. So, ini adalah acidify, potasium manganat. Ini adalah iron to sulfate. Ini adalah dilute sulfuric acid. So, ini adalah acidify, potasium manganat. Solution. Ini adalah iron to sulfate solution. Ini adalah carbon electrode. Ini adalah galvanometer. Okey, Tinesh. Boleh Tinesh? Boleh hafal tak agak-agak lukisan ni Nabil Tinesh? Agak-agak Boleh ya? Cubalah sebabnya kamu selalu sangat dah lukis ini. Okey, yang pastikan cuba buat. Jangan tinggalkan soalan. Okay, the student replace dilute sulfuric acid with sodium carbonate. Galvanometer needle does not show deflection. Explain why. Tusha, kenapa Tusha? Sebab apa? Kenapa dia tak deflectkan needle tu? Because? Sodium carbonate does not allow the movement of ions. Satu markah. Lepas tu, the electrical circuit is not complete. Apa yang cannot complete? The electrical circuit is not complete. Oh. Okay. With sodium carbonate solution. Yang pertama, kalau ikut kepada skema ni, because the insoluble salt, nama dia adalah iron to carbonate. Ni sodium carbonate, dia tidak balas dengan FeSO4, so dia akan dapat iron carbonate. So iron carbonate ni dia insoluble. Bila insoluble, the ion cannot move between two circuit dalam liter tersebut. So maksudnya circuit tu tak lengkap lah. Circuit je, circuit pun tak betul. Okay, circuit. Okay. Okay, Tusha. Boleh Tusha? Cikgu. Boleh. Okay. Sebab iron carbonate tu soluble ke insoluble Tusha? Cikgu? Iron carbonate ni mana dapat?
Iron carbonate tu iron sulfate dengan sodium carbonate. Ya, daripada sini. Iron sulfate ni dengan sodium carbonate. So, dia akan menghasilkan iron carbonate. So, iron carbonate ni insoluble. Bila insoluble, dia tak ada ion yang bergerak antara dia movement ion. Okey. Nombor 6. Residif dah ada ke? Belum? Belum? Okey, kita pergi kepada Nabil. Nabil, meaning of heat combustion of alcohol. Heat change when siapa-siapa boleh jawab kan? 1 mole of alcohol is burned. Nabil dah hilang ke? In excess of oxygen. Nabil, you with me? Hello, you? Okay, boleh. Cuba bacakan meaning of heat combustion. Ya, you? Namakan saya meaning heat of combustion. Bagi saya meaning. Heat change when When 1 mole of a substance substance tu dalamnya alkohol lah. So alkohol is burned. burn in Completely burned. excess of oxygen. Oxygen. Okay. Nabil, jom kita jawabkan sama-sama Nabil. Dia bagi buatkan chemical equation untuk etanol. So etanol dekat sini formula dia apa Nabil? C2 H H5. ni OH. atas ni. Okay, H5 OH. OH. So kalau di combustion tidak balas dengan oxygen. Betul. Dia akan menghasilkan dua bahan dia iaitu carbon dioxide dan air. Okay, jom kita sama-sama balancekan Nabil. So dekat sini ada C dia ada 2. So kat sini ada 1. So letakkan sini 2. So carbon dah jadi 2. So oksigen dia dah berubah betul. So 2 kali 2 4. So 4 tapi dekat sini sekarang ni ada 5. So kamu genapkan dia, jadikan dia 6. Okay, kamu jadikan dia 6 sebab kat sini 5 6. Sini H dia ada 6. Masa mana H ni nak jadikan dia 6? So letakkan 3. Betul tak? 3. Oksigen dia letak berapa? Nak jadikan dia 6. Tak 3. 3, pandai. Okay, jom kita buat propanol pula. Propanol C3H7OH. Tindak balas dengan oksigen. Dia akan dapat 2 je bahan. Apa-apa combustion dapat 2 je bahan iaitu karbon dioksida dengan air. Okey, jom Nabil kita buat sama-sama. Sini ada C3. So, 3. So, nak jadikan dia 3, ini ada letakkan 6. So, saya bagi terus jawapan lah. 9. Ini adalah 2. Ini adalah 8. So, seimbang ke tidak? Ini kena fikir Nabil. Kalau tak fikir, kena salah lah. Kamu akan dapat 1 markah saja. Tapi kat sini, kalau ikut kepada sini 2 markah. Markah pertama, markah kedua. So, kalau kamu tak seimbang salah, walaupun right item dengan produk kamu betul, tetap akan jadi salah. Okay. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, based on table 6. Okay, compare the heat combustion between ethanol and propanol. Explain why there is different in the value of heat combustion. So, antara propanol dengan ethanol, mana heat combustion yang paling tinggi? Nabil, propanol ke ethanol? Propanol juga. Good. So, heat of combustion propanol is higher than ethanol. Okay. Yang ayat yang kedua, Nabil nak cakap apa? Tadi kalau kamu tengok tadi, bilangan karbon dioksida dia pun berbeza, betul? Bilangan karbon dioksida yang produce pada propanol lagi banyak berbanding karbon dekat yang pentanol sahaja, ethanol. So, kamu cakap the number of mole
of carbon dioxide produced during the combustion. Alamak buruknya tulisan. Increase as the number of carbon atom per molecule in alcohol increase. So, apa yang akan berlaku? So, yang berlaku, okay, more heat is released for the formation of carbon dioxide in propanol dan etanol. Ni soalan kebat juga tau. Antara salah satu soalan kebat. Mana tahu kemungkinan dia akan keluar. Jom kita fahamkan apa maksudnya. Okey, dia kata tolong compare kan antara etanol dengan propanol. So, kalau kamu tengok tadi, propanol lagi tinggi heat combustion dia berbanding dengan etanol. Sebab apa? Sebab nombor bilangan mol untuk carbon dioxide yang tadi kamu kira tadi, carbon dioxide tadi yang kamu buat equation tadi, lagi tinggi dekat propanol daripada etanol. Okay, daripada etanol. So, the carbon dioxide produced during the combustion increase as the number of carbon atom per molecule in alcohol increase. So, akan banyak more heat is released for the formation of carbon dioxide in propanol dan etanol. So, lebih banyak haba yang akan dihasilkan daripada carbon dioxide di dalam propanol daripada etanol. Okey. Kemudian kita cuba jawab soalan yang seterusnya, Nabil. So, Nabil mesti tahu dekat sini. Okey. Zinc tidak balaskan dengan silver nitrate. Ini heat apa, Nabil? Agak-agak ni heat apa? Zinc. Heat of neutralization. Alah, zinc dengan silver nitrate. Mana ada asidnya yang? Ini asid ke zinc ni? Tak kan? Heat of apa? Sikit lagi. Heat of, apa yang kita belajar? Neutralization, precipitation. Ini apa? Heat of displacement. Good, displacement. Siapa yang displacement? Zinc ni dia akan kick Ag daripada larutan garamnya. So, dia akan jadi zinc nitrate in bracket 2 plus Ag. So, tapi soalan kat sini Nabil, dia kata name the reaction in term of heat. Kamu kena hati-hati. Dia confusekan kamu kat sini. Kalau kamu kata name of reaction, mestilah kamu panggil dia heat of displacement, betul? Tapi dekat sini dia kata in term of heat. Apa maksud in term of heat? Sama ada dia exothermic ataupun endothermic. Mana kamu nak tahu, Nabil? Kamu tengok sini. Dia kata temperature increase. Temperature akan menaik 10 Celsius. Temperature akan menaik sebanyak 10 Celsius. So, itu exothermic ke endothermic, Nabil? Endo. Salah, sayang. Kalau dia meningkat, dia adalah exo. Kalau dia menurun, dia adalah endo. Sebab apa? Exo kan release heat. Ingat tak? Exothermic dia membebaskan haba. Endothermic dia menyerap haba, absorb heat. Yang ini release heat. So, calculate the heat of reaction. Okey, jom kita kira sama-sama. So, macam mana nak kira yang sama-sama? So, yang pertama, kamu kirakan number of mole silver nitrate. Okey, so silver nitrate kat sini 0.5 kali 50 bahagikan dengan 1000. So, dia akan dapat 0.025 mol. So, daripada equation yang tadi, 0.025 mol akan release. Berapa tadi dia akan bagi? 2100 joule. Mana dia dapat 2100 joule ni, Nabil? Dia ada bagi ke?
2100. Mana dapat 2100? Oh, okey. Salah. Calculate the heat change lah sayang yang ini. Ini heat change. Heat change MC theta dah. Cikgu dah tersilap dah. MC theta. Kan Nabil kan? Betul Nabil? Nabil tak tegur pun cikgu salah. Patutlah cikgu tarik. Mana dapat 2100 ni? Okay, so 2100 ni kita dapat daripada change of heat. Soalan dia change of heat. So, change of heat dekat sini. So, change of heat. Alamak, mana lah dia punya ni dah. Okay, Allah. So, Nabil, tolong kirakan M berapa Nabil? Berapa sentimeter padu dia? 50. 50 kalikan dengan 4.2. good. 50 kali 4.2. So berapakah suhu theta dia? 10. 10. Okay. So berapa kira Nabil? 2100. Good. 2100 joule. So barulah dapatkan yang ini Nabil. Aduh. So barulah dapatkan untuk heat. So number of mole silver nitrate adalah 0.5 kali 50 bahagikan dengan 1000. N equal to MV/1000. So, kamu akan dapat 0.025 mol. Okay, Ama dapat Ama? Baik. Boleh nak Ama? Ama dapat jawapan ke tak Ama? Dapat? Dapat. Berapa Ama dapat? Apa yang mana? Heat reaction. Berapa? Oh, yang ini lagi. Belum lagi. Lama. Boleh. So heat of reaction adalah 2100 bahagikan dengan 0.025 mol. So kamu akan dapat 84 kilojoule mol negatif 1. So dia adalah exothermic, so letakkan negatif. Dah lama dah tak buat soalan termo kan? Bukan cikgu orang lagi hebat bahagian termo dan chemistry ni, ya tak? Apa-apa pun, yang pertama untuk thermochemistry kena hafal definition. Okay. Yang kedua kena tahu pengiraan untuk heat. Okay. Heat change MC theta. Okay, MC theta. Lepas tu baru heat of apa? Contohnya kamu kat sini kamu nak cari heat of displacement. So, heat of displacement dekat sini kamu kira lah number of mole dulu. Lepas tu kamu bahagikan yang MC theta tadi, heat change tadi bahagikan dengan number of mole. Sebab kita nak dapatkan dalam 1 mole. Okay. So, untuk soalan yang seterusnya, bahagian B ni. Okay, Nabil hari tu, Nabil dah siap ke belum Nabil? Yang cikgu kata nombor 7 ni Nabil? Yang ni je, bukan satu punya. Yang kamu kata nak hantar dengan cikgu tu. Dah belum je. Belum lagi siap. Tapi kamu kata kamu tak tahu ni tak? Okay, Nabil bila nak hantar? Sekejap lagi. Kejap lagi. Saya hantar telegram. Okay, boleh. Hantar dekat Telegram. Okay. So, cikgu tengok sikit ya. Cikgu tengok sikit untuk soalan ini. So, adakah Nabil ada yang betul ke tidak? Jom kita semak sama-sama Nabil. Kau tengok kau punya jawapan Nabil. Okay, dia bagi ester, yang ni dia bagi flavor. So, ester dekat sini adalah methyl propanoate. State the alcohol and carboxylate used to preparing the ester. So, kalau kamu macam ini, Nabil, kamu tengok nama dia. Methyl ni adalah daripada alkohol. Propanoate ni daripada acid. So, boleh tak Nabil namakan dekat saya apakah alkohol yang digunakan? Ni, metil kita tukarkan kepada alkohol, Metanol. Metanol. Betul-betul. Okay, karboksilik kita ambil kepada propanoate. Kita namakan dia adalah namakan, letakkan OIC. Senang ke tak Nabil? Cikgu tunjuk ni. Senang kan?
So, lepas tu dia kata buatkan equation. So, metanol. So, metanol dia punya formula. Formula dia ada dua. C2H5 COOH tindak balaskan dengan metanol. Sorry. C2H5COOH ni untuk propanoid. So, metanol adalah CH3OH. Dia akan jadi apa, Nabil? So, ini kamu buangkan H. Ini OH kamu buang. So, kamu akan dapat C2H5COOCH3. Tambahkan dengan air. Okey, Nabil? Dapat? Dapat. Okey, calculate. Kemudian dikata calculate the mass of alcohol. Okey, kalau dapat macam ini, Nabil, macam mana cikgu kata? Yang pertama sekali, dapatkan dia punya number of mole. Okey, betul. So, number of mole untuk ester berapa, Nabil? Kamu tengok dia punya mass. So, mass kat sini 1.32. So, bahagikan dengan dia punya molar mass untuk ester. So, ester tadi apa? Panjang berbenur pun esternya, Nabil. So, C2H5. So, kira dah. 12 kali dengan 2 tambah 1 kali dengan 5 tambah 12 tambah 16 tambah 16 tambah 12 tambah 1 kali 3. Yang ini, cikgu yang ini cikgu dapatkan ilmunya molar mass. So, kamu akan dapat 0.15 mol. So, untuk yang ini 1 mol alkohol dia akan dapat 1 mol untuk ester ni. Okey, so nak dapatkan mass untuk alkohol. So, mass untuk alkohol 0.15 mol kalikan dengan alkohol punya yang ini. Ni, CH3, molar mass untuk CH3. So, dapat 32. So, kamu akan dapat 4.8 gram. Okey, dekat sini faham ke, Nabil? Ama dah buat tak, Ma? Nombor 7 nama. Dah, hilang. Okey. Chin Hong dah hantar ke cikgu Chin Hong yang ini? Hello. Oh, wah, aku pula yang tak ada soalan. Okay, sekejap ya. Saya ulang lagi sekali. Sebab saya kena connectkan ni balik. Okay, so present. Okay. Boleh? Nampak? Okay, Amma. Nabil nampak tak? Nampak? Nampak, okey. So, pergi kepada sini. Okey, kalau Nabil nampak saya punya yang ini. Okey, kemudian. Okey. So, kemudian kirakan Nabil, yang ini Nabil. Berapa dia punya mol Nabil? Tu 7.14. 7.14. Good. 14.29 betul? Betul. So, ratio macam mana Nabil? Yang ini bahagikan dengan yang mana number of mole yang paling kecil. So, 7.14 bahagikan dengan 7.14. So, akan dapat 41. Yang ini yang dah dulu-dulu masa tingkatan 4 dah belajar. Okay. Kalau saya terkejut bila Nabil kata Nabil tak tahu yang bahagian sini. Semalam saya terkejut bila dengar Nabil kata tak tahu. Nabil ni biar benar. Nabil ni tingkatan 4 punya Nabil. So, Nabil sekarang Nabil dah tahu ya Nabil ya. So, Nabil empirical formula. So, untuk R adalah CH2. So, dia kata berapakah molecular formula pula. Ini empirical, molecular pula. So, yang ini. Okay, kalau Amma pun dah tak ingat juga Amma. Cuba Amma tengok betul-betul Ma. CH2, kamu buatkan bracket N. Samakan dengan yang ini. Molar
molecular mass. So, sama dengan 56. So, C adalah 12 tambah 1 kali dengan 2. In bracket N. Kita nak cari nilai N berapa? So, kemudian, kemudian 14N. 14N sama dengan 56. So, N samakan dengan 4. So, N dah dengan 4. Nabil masukkan N ni 4. So, CH2 in bracket 4. So, Nabil akan dapat C4H 2 kali 4, 8. 8. Okay. Next, state the homologous series. Okay, homologous series untuk compound R. So, homologous series untuk compound R. R ini adalah, dia kata CH2. So, CH2 adalah butin ke butin? Nabil? CH2. So, C, kalau Nabil tengok, CH2. So, ini adalah, R-nya adalah, yang ini, CH2, C4H8. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya dia ada double bond. Okay, dia maksudnya dia ada double bond dekat sini. So, that is a butin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, butin. So, homologous series dia adalah alkin. 2, 2. Okay, alkin. Okay, pergi next pada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya mengenai yang hari tu. Ingat tak yang kita buat? Dia kata, apa yang namanya? Allah, kenapa dah start pula? Okay, dia kata, state dia, okay, C ya. Ada nombor 2 ke Nabil? Okay, so, C. Yang ini yang kamu tanya hari tu, Tinesh. Ingat lagi tak Tinesh? Yang ini. Yang kamu tanya cikgu tadi semalam. Okay. Name. State the name. Untuk S tadi apa? S adalah? Pentin. Okay, good. Pentin. So, S adalah pentin. Pentin ke heksin? Hari tu saya jawab heksin je. Heksin ya. Dia ada berapa banyak ni Tusha? Ada berapa banyak ni karbon ya? Okay. So, show the properties auto-organic. Okay, insoluble, decolorized. Lepas tu dia kata state the name functional group of compound S dengan T. So, apa-apa lah kita namakan dia. Contohnya dekat sini cikgu nak namakan dia adalah pentin. So, functional group dia adalah Dia mesti kena 5 karbon je. 5 karbon. Kenapa 5 karbon? Soalan situ, each compound have 5 carbon atom per molecule. Terima kasih Tusha. 5 karbon. Sebab tu dia namanya pentin. Tinesh hari tu buat apa? Heksin 5 karbon Tinesh. So 5 karbon adalah pentin. Okay. 5. Heksin tu 6. Okay. So functional group dia adalah double bond between carbon atom. Okay. So T apa? 5. Pentanoic acid. So apakah functional group yang kamu buat hari tu? Kamu kena namakan yang carboxyl. Carboxyl group. Carboxyl group. So lukiskan tu, nanti kamu lukiskanlah yang macam cikgu ajar tadi. Tapi sebabnya kamu dah atas tadi salah, so bawah itu tadi pun dah jadi salah. Okay.
So, sebab dia kata sini, Amar, siapa namanya, Tinesh kena tengok, pastikan kamu baca betul-betul soalan ni ya. Okay, kemudian so lukiskan lah. So tadi hari tu saya nampak siapa budak ni, Tinesh dia buat macam ini, double bond dekat sini. Satu lagi, double bond dekat carbon nombor 2. Kemudian letakkan yang ini panjang, tapi letakkan CH3 dekat sini. So jangan lupa letak H. 1, 2, 3, 4. 1, 2, salah, bukan dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, H, dan H. Okay, siapa yang mengantuk sekarang ni? Cuba angkat tangan. Ada yang mengantuk ke? So, untuk soalan nombor 8 ni, kita dah pernah buat dah hari tu. Okay, kita dah pernah buat dah. To construction of ECS. So, kalau macam ini, saya nak kamu buat nanti soalan nombor 8. Okay, Tinesh, boleh nanti Tinesh? Saya nak minggu depan boleh? Boleh cikgu. Okay, soalan nombor 8 Cikgu, nombor 9. Nombor 8. Nombor 9. Nombor 8, nombor 8 ni pun dah pernah buat. Nak cuba buat tak? Nah. Okay, cuba So, buat. Kamu nak buat sendiri ke nak buat dengan cikgu ni? Buat sendiri lepas tu hantar dekat cikgu. Good. So, Amar, Nabil, jangan ada alasan lagi. Soalan nombor 8 ni tolong buatkan. Saya nak tengok mana yang kamu dapat je lah. Saya tak kisah kamu mana yang kamu dapat. Soalan nombor yang ini pun dia sama. Ini dah kita pernah belajar untuk elektrokimia. Saya nak kamu buat soalan nombor 8 dan soalan nombor section C mana-mana satu. Kamu buat dua-dua pun tak ada masalah. Yang nombor 9 ni adalah rate of reaction dan yang nombor 10 ni adalah soalan untuk neutralization thermochemistry. Senang sangat. Tinesh, boleh Tinesh? Buat Tinesh? Boleh cikgu, boleh. So, saya tahu masing-masing dah penat. Hari ni cuti cikgu, lama-lama pula cikgu buat kelas. Okey. Cikgu faham. So, semua orang buatkan. Okay. So, lama lagi kelas kita hari Isnin minggu depan. So, hari ni kamu settlekan soalan nombor 8. Nanti Sabtu Ahad kamu boleh buat soalan nombor 9 dan nombor 10. Hari Isnin hantar dengan cikgu ya. Boleh cikgu. Boleh. Nabil, jangan ada alasan lagi Nabil. Saya nak hari Isnin ni Nabil. Amar, boleh Amar? Amar dah hilang. Boleh cikgu. Amar, saya nak semangat daripada Amar ni. Amar kesian dekat ayah Amar. Hari abah hantarnya. Macam mana cikgu anak saya, macam mana cikgu anak saya. So, saya nak bagikan jawapan yang terbaik untuk ayah Amar. Boleh Amar? So, Isnin nanti tolong bagi kat saya jawapan ni Amar ya. Esei ya. Boleh. Yang ni, yang set 2 tu.